Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqallahul Azim. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan selamanya kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan kurnia, inayah dan kasih sayangnya jugalah dapat sesama kita bertemu pada pagi yang berbahagia pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ia sebahagian daripada himpunan amal soleh kita bersama yang kita lakukan dalam keadaan susah mahupun senang, yang menjadi asbab ianya amalan yang berterusan di saat kita sakit kelak, dan bakal kita persembahkan ia di hadapan Allah Subhanahu wa taala kembali, yang memungkinkan kita termasuk di kalangan hamba-hambanya yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Kerana kata Nabi SAW, salah satu golongan manusia yang mendapat naungan di padang mahsyar adalah mereka yang bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ahli keluarga baginda dan para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan doa berpanjangan buat umat Islam yang berada di Syria maupun di Palestin, agar semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada masa yang sama, bila kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, kata Nabi SAW, antara perkara yang paling berharga sesama manusia adalah apabila seseorang itu mampu mendoakan kebahagiaan, kesejahteraan, keselamatan, kesihatan, kenikmatan kepada saudara seislamnya yang lain, tanpa kawan itu tahu pun doa itu dipanjatkan untuk dirinya. Maka tuan-tuan perempuan, orang yang mendoakan kebaikan itu, maka kata Nabi, malaikat akan doakan kebaikan yang sama buat si pendoa itu. Lagi banyak kita doakan kebaikan, lagi banyak kebaikan akan datang dalam hidup kita melalui jalan-jalan para malaikat. Kita nak dapat doa malaikat ke nak dapat doa manusia? Kalau kita dapat doa manusia, alhamdulillah. Tetapi selalunya doa manusia mesti diselangi dengan dipanggil, ada timbal balas, ada habuannya, mungkin ada kebaikan yang mesti kita sebut dulu, ataupun kita kena buat sesuatu barulah dia mendoakan kita. Tapi nak dapat doa malaikat, alhamdulillah, cukup mudah. Kita dulu mulakan, insya-Allah. Selamat datang dan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada sahabat-sahabat Facebook Surah An-Nur Fasa 3A Seremban Selatan. Saya mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan perempuan ke Facebook surau, dan sebarang sumbangan boleh disalurkan ke 0501 2010 05 3038 Bank Islam. Dan selamat datang pada semua yang hadir pada pagi ini, kepada Puan Jamaliah Rosni, Masya Allah, Siti Tazilah Ali, Masya Allah,
Makcik Siti Atikah tu Kimin, masya-Allah, apa khabar makcik daripada Melaka, jauh daripada Melaka, masya-Allah. Faizah Muhammad Nur, Nurmallah Saleh, Aliza Elis, masya-Allah. Siti Hajar Ahmad, masya-Allah. Puan Siwasiah, Diti Wasiah Rahimah Rahim, masya-Allah. Terima kasih puan hadir pada pagi ini, masya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Dan semua yang hadir didoakan kebaikan berpanjangan, Allahumma amin. Tidak ada kebaikan melainkan kebaikan datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuatan melainkan semuanya datang daripada Allah taala. Ulul azmi wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi hari ini saatnya kita tingkatkan kesyukuran. Ini kata Nabi SAW, siapa-siapa yang meningkat, siapa-siapa yang bersyukur pada Allah taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu-pintu nikmat dalam hidup kepada seorang hamba itu. Jadi kalau kita banyak bersyukur, banyak berterima kasih pada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan tambahkan nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah kamu. Kalau kamu kufur, maka azab aku amatlah pedih. Jadi tuan-tuan dan puan, kita pun dah berada di ambang Ma'al Hijrah. Ma'al Hijrah satu Muharram lah kan. Satu Muharram ni kira Ma'al Hijrah lah. Tapi bila Ustaz? Hari Sabtu insya-Allah. Hari Sabtu ni kita akan menyambut Ma'al Hijrah. Apa yang paling penting adalah persiapan menjadi insan yang lebih baik daripada sebelumnya. Masya-Allah. Terima kasih Siti Maisarah hadir pada pagi ini, masya-Allah. Yang terbaik adalah macam mana kita nak jadi insan yang lebih baik daripada kita yang tahun sekarang. Kita ialah kata pepatah, esok adalah misteri, semalam adalah kenangan. Yang kita ada adalah hari ini. Hari ini adalah anugerah Allah Ta'ala. Hari ini kita ada, kita buat baik satu hal, satu perkara lah. Tapi yang penting juga adalah untuk merancang kebaikan. Apa yang kita nak buat hari ini daripada pagi sampai petang, itu penting, perancangan tu. Dan yang kedua, apa yang kita nak buat in the long run, apa yang kita nak dapat. Contohnya kita nak hafal Quran. Contohnya kita nak hafal 40 hadis. Contohnya kita nak hafal Asmaul Husna. Contohnya kita nak hafal banyak benda yang kita nak hafal tapi tak berhafal. Jadi put things on paper, buat perancangan dulu, lepas tu barulah kita laksanakan. Kalau kita tidak merancang, sebenarnya kita tak nak pun lakukan kebaikan. Masya-Allah. Terima kasih Aurian. Masya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Sebenarnya kita tidak mahu pun buat kebaikan kalau kita tidak merancang kebaikan itu. Jadi rancang. Kita tak nak go with the flow, tetapi kita rancang. Walaupun ialah kita dah misalnya benda yang kita dah rancang tu kita akan buat betul-betul lah. Kalau kita tak rancang, tak apalah Ustaz, saya pun tak rancang nak baca Quran. Jadi dah kebetulan ada masa kosong, saya baca Quran. Tapi sebab dah tiba-tiba orang rumah mesej suruh pergi kedai beli bawang. Jadi saya tinggalkan Quran, saya pergi beli bawang. Sebab kita tak merancang, we take things for granted. Kita ambil benda tu sambil lewa ke sambil leha Kita buat sesuatu perkara sambil lewa. Sambil lewa tu maksudnya tak serius. Kerana apa? Kerana kita tidak merancang. Apabila kita buat tidak merancang, kita tak ada end in mind. Tidak ada benda yang kita nak capai di hujung. Bila tak ada benda nak dicapai di hujung, secara serius kita nak, maka amalan itu tidak ada kesungguhan. Tidak ada kesungguhan. Maka mari tuan-tuan dan puan, kita merancang untuk jadi insan yang terbaik. InsyaAllah kita sambung bacaan kitab Minhajul Abidin. Hari itu kita bicarakan hukum syarak dan hukum warak. Hukum syarak dan hukum warak. Sambil lewa tak macam tak sambil lewa ni macam tak serius lah. Macam tak bersungguh buat tu. Seperti melepaskan batuk di tangga. Batuk tu bukan bukan. Batuk tu adalah gayung. Kita dah ambil gayung, dah ambil air. Zaman dulu kan ada tempayan tepi tangga. Jadi gayung tu kita ambil air, kita basuh kaki. Kita bawa batuk ni kita bawa naik tangga, naik ke atas. Jadi orang di bawah nak basuh kaki, tak ada batuk, tak ada gayung. Jadi bawa turun gayung tu, dah ada turun balik. Jadi maksudnya tak serius. Kalau boleh letak turun lah bawah tu, orang pun boleh basuh kaki. Melepaskan batuk di tangga ni buat kerja tak serius lah. Jadi kita tak nak ibadah kita juga tidak serius. Kita nak ibadah kita menjurus kepada kualiti ibadah.
Kita cerita pasal kualiti ibadah sambil dengan kuantitinya. Masya-Allah. Faizah Nur kata, orang Pahang kata acuh tak acuh. Ya, betul. Orang Pahang memang begitu sifatnya, sedap bunyinya, acuh tak acuh. Ya, saya kira buat perkataan tu pun telah diguna pakai satu Malaysia. Ya, satu Malaysia dia gunakan sifat acuh tak acuh. Baik. Dalam hidup kita ni, dia ada hukum syarak dan ada hukum warak. Siapa-siapa minta tolong tulis. Komen tu lah. Hukum syarak dan hukum warak. Hukum syarak ni apa? Hukum syarak adalah menetapkan seseorang hak mengambil pemberian dari orang yang melahirnya baik, tanpa meneliti segala sesuatu kecuali jika dia yakin bahawa itulah harta rampasan atau barang haram. Maksudnya dalam kita nak menerima makanan ataupun nak dapat sesuatu, antara nak baiki hati ni kena disulami dengan makanan yang halal. Dan dalam kita nak dapat makanan yang halal, dia ada hukum syarak dan hukum warak. Hukum syarak ni, apa sahaja yang kita nilai benda tu benda halal, kita ambil, kita makan. Itu secara syaraknya. Maksudnya betul tak halal? Halal. Betul tak ianya datang daripada orang? Halal, ya. Dari sudut syaraknya memang halal. Kecuali kalau dia haram lah, contohnya duit haram betul. Dia pergi curi duit tabung masjid. Itu haram. Kata orang putih, haram jadah. Kata orang putih dah. Orang di Mekah tu dia kata haram jadah. Jadah haram, haram jadah, haram jadah. Kita pun dengar haram jadah. Apa haram jadah? Sebenarnya haram dan Jeddah. Haram ke Jeddah, dia panggil haram Jeddah, haram Jeddah, haram Jeddah. Kita dengar haram Jeddah. Datang ke orang Malaysia, haram Jeddah. Saya dengar lawak tu baru terkejut. Oh, iyalah, berasal daripada haram dan Jeddah. Haram tu Jeddah tu maksud nak pergi ke Jeddah lah. Haram Jeddah, haram Jeddah, haram Jeddah. Kita haram Jeddah. Jadi haram Jeddah. Tu masalah orang kita dengar pelik sikit pada orang Arab, kira bawa balik Malaysia. Jadi nak makan ni, secara umumnya dia ada dari sudut waraknya. Kalau makanan tu haram, definitely kita tak ambil. Tapi ada hukum syarak, iaitu halal ataupun haram. Kita ambil halal. Tetapi dari sudut waraknya, melarang seseorang menerima sesuatu pemberian sebelum diperiksa saksama. Maksudnya, dia tengok sama ada adil ke tidak aku terima makanan itu ataupun benda itu, sehingga dia yakin pemberian itu tidak termasuk elemen syubhah. Maksudnya warak ni dia tak ambil syubhah. Kalau syarak, syubhah pun dia sauk. Sebab syubhah ni boleh jadi halal dan jadi haram. Tapi dia kira, alah sangka baik je ustaz, halal je. Itu masalah tu. Dia kira banyak sangat sangka baik dengan harta benda awam pun dia tersangka baik. Orang nanti tu rumah tu bagi tu, mangga rumah dia ni, dia bagi ambil punya. Dari sudut warak, syubhah pun tak ambil. Contohnya pokok di tanah awam. Ada pokok serai kan, tanah awam kan ada pokok serai. Tanah awam, padang awam, jalan awam, ada pokok serai. Dia nak ambil itu, dia fikir panjang. Aku nak ambil ni boleh ambil ke tidak? Nak masak kari tak ada daun serai tak sedap juga. Kalau aku ambil daun serai atas, memanglah pokok serai itu tak mati. Tapi tak sedap, mana ada orang masak daun serai. Pakai serai daunnya atas. Dulu masa saya kecil, mak suruh ambil daun serai. Adik tahu tak ambil daun serai? Tahu mak, apa dia ambil daun serai? Saya pun pergi ambil daun serai. Saya ambil yang atas je. Mak, daun serai. Kau ambil atas ni buat apa? Itu memang kenangan saya lah. Kenangan saya mengambil daun serai. Saya ambil yang atas. Mak saya kata, ya Allah budak ni. Mak suruh ambil daun, kadang suruh ambil daun serai. Ambil yang bawah. Saya ambil yang atas. Ni maksud ceritanya nak ambil daun serai di tanah awam. Boleh ke tak boleh? Kalau ambil daun serai di tanah awam tu, memanglah halal. Syaratnya halal. Pasal tanah awam, dipanggil serai liar, boleh makan. Tetapi, kalau dari sudut waraknya, dia tak ambil serai tu. Sebab apa dia tak ambil serai tu? Sebab serai tu dikuatiri ada orang tanam. Dan dia nak minta izin daripada orang yang tanam itu. Makan daun serai gatal tekak. Ya, katanya lemon grass. Makan lemon grass. Saya ambil daun serai atas. Balik, mak daun serai. Banyak saya ambil mak. Memanglah banyak dik kau ambil ni. Tapi semua yang belah atas, satu pun tak boleh guna. Allah, penat mak saya cari itu sebab nak potong daun serai ni bukan mudah. Lihat.
Ada sekali tu, dia kata, adik kau tahu tak lalang dengan daun serai? Lalang dengan daun serai? Kau jangan ambil lalang tau, ambil daun serai. Masa tu saya terus pergi ambil. Rupanya saya ambil lalang. Itu kenangan saya lah, pengalaman nak ambil daun serai. Masa tu saya dah jam 4. Budak dah jam 4 mana tahu. Yang tak tahan tu boleh ambil lalang sekali tu. Sebab serai kan dengan lalang kan dia tumbuh serentak-serentak. Dengan lalang pun saya potong. Sedap bunyinya, lemon grass. Ya, sedap Encik Siti. Jadi, dari sudut waraknya, dia akan tengok secara detail, adakah makanan itu boleh diambil secara waraknya. Tak ada elemen syubhah. Mengambil tanaman di tanah awam dipanggil harta syubhah. Bukan ibadah di syubhah. Kalau kita pula jenis tanam tanah awam, ni kena perhati. Kalau kita pula jenis suka menanam di satu tanaman di tanah orang awam, kita tak boleh kata itu kita punya. Kita kena kata itu Allah yang punya, dah kita tanam je. Siapa nak ambil, ambil le. Dah kita cakap siapa nak ambil, ambil le. Memang orang lain sauk sampai licin. Kata orang Perak, licin-licin. Habis dah makanan dekat pokok tu ada pokok rambutan. Habis licin-licin, habis dah semua. Tak ada rambutan sikit pun tak ada. Betul ke Kak Azhar licin-licin? Saya pun tak tahu dah. Licin tu maksudnya habis lah rambutan tu, dah habis dah. Dah kita marah. Kau mengambil durian rambutan ni sampai habis dah ya? Habis dah. Pasal lambat. Contohnya. Jadi, dah tak apalah begitu pasal tu tanah awam. Tanah awam memang milik orang awam. Jangan kita nak rasa tanah kita. Kalau kita tanam, habis licin dia kebah. Ini kata orang Terengganu. Itu sedap dia ceramah online ni. Ada Terengganu kata, habis licin. Licin ni ke ada G ni ke Terengganu lah. Licin. Tapi bahasa lain pun licin lah Ustaz. Sebab Terengganu ni dia memang ada G di belakang. Jadi dia memang sesuai dengan perkataan tu, licin kat belakang tu. Dia ada dekat hidung. Kalau orang Terengganu dia sesama tak bunyi dah. Dia licin. Licin dia tak boleh kat hidung dah. Saja gurau dah, saja gurau. Saya lama tak gurau dengan orang Terengganu. Dulu masa belajar, dulu memang duduk dengan orang Terengganu. Makan dalam dulang dengan orang Terengganu. Seronok kita dengar speaking Terengganu. Speaking Terengganu dengan Kelantan. Terengganu dengan Kelantan. Dalam maklum lah kita orang KL, orang Kuala Lumpur, tiba-tiba jumpa dengan kawan-kawan Terengganu. Belajar di Jordan, banyak orang Terengganu dengan orang Kelantan. Duduk serumah pula. Kita kecek Kelantan. Baik. Jadi secara umumnya, pertentangan antara hukum warak dan hukum syarak, kita perlu tahu. Hukum syarak ni dasarnya adalah kemudahan dan kemaafan. Syarak ni di asasnya kalau kita dah tengok syarak tu sah, boleh ambil makan terus, boleh, tak ada masalah. Contohnya kata Nabi SAW, bu'ithtu bil hanifiyah as-samhah. Aku diutuskan membawa agama yang tidak memberatkan serta banyak memaafkan. Itu kata Nabi SAW. Agama Islam ni adalah agama memaafkan. Jadi apapun juga syarak, kalau kita dah tengok dari sudut syarak halal, maka boleh ambil. Jadi silakan. Tetapi warak ini sangat sukar dan perlu berhati-hati. Kalau kita ambil jalan warak ni, jalan para wali Allah ni, warak ni dia lebih berhati-hati terhadap perkara-perkara yang simple-simple. Warak ni benda lara pun dia tak tengok. Hati-hati Kak Azhar selamat merempit. Benda warak mesti Kak Azhar tak tengok. Tadi tu kata licin-licin tu. Jadi benda warak ni orang yang nak bergerak ke arah yang lebih baik. Benda-benda syubhah dia tak ambil, benda-benda lara dia tak buat. Apa maksud benda lara? Benda lara ni benda yang orang boleh tengok. Yuk tengok apa tu? Tak ada, saja tengok ikan, saja tengok mancing ikan. Benda mubah, benda harus yang dibuat berlebih-lebihan dipanggil lara. Lara ini orang yang warak tak buat. Boleh cerita kalau kita nak sebut warak dengan syarak. Bagus tak kalau kita duduk, bukanlah bagus, boleh tak kita duduk termenung, tengok pokok, ataupun duduklah kira kereta. Ni Arus. Ni Alza. Ni Honda. Kira duduk tepi jalan, duduk kira kereta. Kira kereta. Satu. Duduk termenung lah. Secara syaraknya tak ada masalah, boleh buat, silakan. Tak ada dosa, boleh, silakan. Tetapi dari sudut waraknya itu dipanggil buang masa.
banyak benda lebih berfaedah yang perlu dibuat, tapi dia duduk tepi jalan kira kereta satu, dua. Oh, kereta ni lah yang duduk tepi jalan ni benda mubah, benda harus. Tetapi dari sudut waraknya, dia tak akan buat kerana apa? Kerana dia membazir masa. Sedangkan masa tu banyak manfaat yang boleh dibuat. Jadi orang warak ni dia tak buat benda-benda lara yang boleh merosakkan dia punya masa depan. Anil lagwi mu'ridun, kata Allah Ta'ala. Aduh Ustaz, saya tak ada masalah je, minta maaf lah ya. Bukanlah tak boleh, kira kereta boleh. Tapi patutnya dia duduk tepi jalan tu, tengok Alza, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baru faedah, baru pahala. Bukan tengok saja. Oh, inilah Alza tu. Tahniah kepada Faizah. Siapa-siapa sahabat-sahabat kita nak beli kereta, terus kontak Faizah daripada Jerantut Pahang. Mana tahu boleh buat testimoni. Kami ni ustaz kenal masa kuliah subuh lah. Ustaz lah promote Alza baru. Dia kenal pada Puan Faizah. Boleh kontak dia. Terus dapat kita iklan pagi ni. 50 orang tu tahu dah. Faizah sales dekat Jerantut. Masya Allah. Apa pun juga dalam hidup kita ni mesti selitkan elemen ibadah. Orang yang warak ni, dia tak akan biarkan masa berlalu tanpa diisi dengan ibadah. Jangan pula kita banyak membuang masa lalu mengharapkan syurga yang tertinggi. Tak boleh gitu. Kita nak syurga yang tertinggi sebelah Nabi SAW. Tetapi banyak benda, banyak masa yang kita lompongkan daripada ibadah. Macam mana kita nak mengharapkan syurga sedangkan banyak masa kosong yang tidak ditambah ibadah? Ya. Baik, silakan Siti Masyarah. Baik, katanya hakikatnya adalah warak dengan syarak itu satu. Kerana warak adalah sebahagian daripada syarak. Cantik begini. Syarak ni adalah bulatan. Di dalam syarak ada warak. Waalaikumsalam kepada Puan Asiah. Masya Allah, Masya Allah. Baik, di dalam syarak ada warak. Boleh InsyaAllah esok bersama Dr. Roslan Muhammad. Tuan-tuan puan, saya nak kempen sikit. Esok bersama Dr. Roslan, hadir pada pagi ini, pagi yang sama, bersama Dr. Roslan esok pagi. Jadi syarak ni bulatan besar, warak ni bulatan kecil. Jadi kalau kita buat warak, kita dapat syarak dan warak. Kalau kita buat syarak saja, kita tak ada warak, kita dapatlah syarak tapi tak dapat ekstra warak tu. Contohnya kita tengok orang tengah main buskers. Buskers ni basking lah. Tahu kan basking? Orang yang main lagu tu. Tiara menggamit kenangan masa persekolahan. Dia duduk tepi basker tu. Cakap, adik, abang nak menyanyi boleh tak? Dia pula menyanyi. Tiara, dia pun nyanyi. Harus tak menyanyi tu? Hukum asal menyanyi harus. Kalau ianya mengikatkan kita kepada Allah Ta'ala, dipanggil ibadah. Dipanggil salah satu maksud zikir, ingat pada Allah, termasuklah bernasyid. Rasulullah dalam mengenangmu. Kita ingat Nabi, dapat pahala, menasyid. Tapi dia pilih lagu Tiara. Tiara. Dia pilih lagu Tiara pasal tengah trending, bergaduh-gaduh dekat YouTube. Ni siapa punya? Malaysia punya ke Indonesia punya? Dah lah dia gaduh pasal bahasa. Saya pun pening tengok budak-budak gaduh pasal lagu. Ni budak-budak baru nak up. Dia panggil BBNU. Budak baru nak up. Cerita pasal siapa punya lagu. Tapi nak ceritanya, dia menyanyi tu, dia duduk di tempat orang basket, tengok je. Benda tu, benda mubah. Tetapi boleh menjadi syubhah kalau kita tengok, Haji bukan jemaah masjid ke? Pasal apa duduk pegang basket? Tak boleh ke ustaz menyanyi? Bolehlah menyanyi, tapi warak Haji hilang. Takkan saya nak tolak Haji jadi imam lepas ni? Kita tak akan tolak dia jadi imam pasal kita pernah tengok dia baskers lagu Tiara dekat tengah-tengah kota Melaka. Contohlah. Adakah kita nak tolak? Kita akan jadikan dia imam pemilihan yang last sekali. Haji rehat sekejap lah. Kita bagi orang lain yang tak pernah nyanyi karaoke lagu Tiara dekat tengah-tengah kota Melaka tu. Kita bagi orang lain ya. Pasal dia pernah menyanyi. Jadi disebabkan dia pernah naik pentas dan menyanyi, hilang waraknya. Ya, walaupun secara umumnya harus, sebab kalau lagu tu berkenaan dengan, ialah mungkin cinta tu kita boleh sandarkan pada cinta pada pasangan, itu boleh. Ya, cuma
Dari sudut waraknya, dia mencalarkan kredibiliti dirinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang yang nak menelusuri perjalanan mencari Allah Subhanahu Wa Taala, dia jaga bab warak ni. Jaga bab warak. Bagaimana mungkin kita jadikan perbuatan menelidik sesuatu masalah dengan mendalam sebagai suatu kewajipan? Pasti binasa segala yang kita ambil daripada zaman ini, dan tentunya akan lebih menyulitkan orang yang warak, kerana mereka adalah orang yang taat. Perlu diakui bahawa jalan menuju warak memang sukar. Jadi orang yang mencapainya perlulah kuat dan teguh dalam menjalani kesulitan. Jika tidak, warak tidak akan sempurna. Jadi orang yang nak menelusuri perjalanan warak ni, maka jalan dia memang susah sikit lah. Kita nak jadi orang warak ni bukan mudah. Orang nak dipanggil waraknya. Dan kita jadi warak bukan sebab orang panggil, tuan-tuan dan puan. Kita nak jadi baik ni bukan sebab penilaian manusia. Kalau kita jadi baik kerana penilaian manusia, itu bersifat palsu. Masya Allah. Terima kasih Kak Fauzia Ahmad hadir. Masya Allah. Ustaz minat lagu Tiara saya masa saya kecil, lagu Tiara tu memang selalu di radio. Saya terkenangkan lagu yang lama tu lah. Masa lagu tahun tu 92 ke, saya dah jadi 1. Di tahun 92 tu saya baru 7 tahun. Nur Malan lagi lah tak lahir lagi. Saya dah dengar ada lagu Tiara tu dalam bas sekolah. Saya pergi sekolah naik bas awam. Dengar lagu Tiara, pagi dengar lagu Tiara. Tiara. Zaman-zaman dululah. Tapi zaman sekarang saya dengar balik, nak tengok nilai yang berbeza. Ada orang dengar lagu Tiara, lain nilai dia. Kita dengar lagu Tiara, lain penilaian dia. Saya dengar, terkenang zaman-zaman persekolahan. Bukan Tiara tu, tapi saya punya pengalaman naik bas tu. Itu dipanggil sedikit pengalaman lah bila kita dengar benda tu. Apa pun juga, dari sudut waraknya, kita tak adalah purpose didengar tu, tapi sebab dah ada pasang radio. Pakcik, tukar lagu ni boleh tak pakcik? Pasal saya terkenang-kenang zaman saya sekolah dulu. Jadi secara umumnya warak ni memang susah, tetapi siapa yang buat, memang dia akan dapat reward, pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak buat, tak ada siapa nak salahkan Tak ada siapa nak cakap, "Hush, hebat." Tak ada siapa cakap pun. Cakap, "Teruk kamunya." Tak ada siapa cakap pun. Cuma kita sendirilah yang akan rasa, "Ya Allah, aku can do better than this." Dia ada feeling begitu. Betul Ustaz, kata Kak Syah. Apa yang betul tu Kak Syah? Dia akan yelah, kalau kita buat benda tu, memanglah bukan kita dapat pandangan manusia, tapi nak menjadi orang yang baik ini, salah satunya adalah elemen orang pandang kita. Nanti pun cakap, malu ke orang, malu kat orang buat perangai macam ni. Contohnya kita dah. Oleh kerana itu, ramai ahli warak pada zaman dahulu pergi ke gunung-gunung, pergi ke kawasan-kawasan memencilkan diri. Di sana hanya memakan makanan yang simple-simple, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan yang tidak begitu sedap, namun bersih daripada syubhah. Maksudnya orang-orang warak ni dah lari daripada hiruk pikuk dunia untuk jaga iman. Betul tu, Tiara tu mengambil zaman kenangan persekolahan. Bukan nama perempuan Tiara tu, tak. Lagu tu mengambil kenangan persekolahan. Tu tak sebut nama dia. Tapi subhanallah, nak jadi orang warak ni, dia berpada-pada. Begitu ceritanya, berpada-pada, dan dia lebih berhati-hati dalam mengambil hak-hak orang lain ataupun menikmati habuan keduniaan. Wallahu a'lam. Kita telah pun sampai ke 7 suku untuk sama-sama kita mendirikan solat sunat syuruk dah waktu isyraq. Maka saya ucapkan jazakumullahu khairan kathira kepada semua yang hadir pada pagi ini, mewakili barisan AJK Surau An-Nur Fasa 3 Selatan Selatan, mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan puan ke Facebook, dan sumbangan boleh disalurkan 05012010053038 bagi Islam. Dan jangan lupa kita ada 2 benda, iaitu syarak dan warak, dan esok bersama dengan Dr. Roslan, insya-Allah. Sama-sama kepada semua yang hadir, kepada Masjid Siti Atikah, kepada Nurmala Saleh, kepada Kak Lin Mazli daripada Johor Bahru, Mar dan WKN daripada Seremban, kepada Kak Danisha daripada Banting, Kak Harun Niza daripada Perak, Sungai Perak, dan semualah yang hadir daripada seantero tanah Melayu, tanah yang kita cintai ini. Jumpa lagi insya-Allah. Apa yang baik itu pada Allah Ta'ala, yang kurang itu kelemahan diri saya.
Aliza Alis daripada Sarawak, masya-Allah, terima kasih di atas kehadiran. Aku lumada tasma'un, aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua. Kak Liza Amani pun ada bersama, masya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.